Bismillahirrahmanirrahim. Salam perdebatan buat Tuan Yang di-Pertua Kerajaan Pembangkang serta hadirin Dewan. Assalamualaikum saya ucapkan. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini hadir saya selaku Panglima kedua dua obligasi. Pertama, lihatkan dahulu kepada masalah perwakilan kerajaan. Kedua, bakal saya bentangkan pembawaan hujah kedua kami hari ini, hadirin dan hadirat sekalian. Baiklah, terus kita saksikan. Bidasan pertama, buat meja perwakilan kerajaan. Mereka tidak pun memahami apa sebenarnya usul perdebatan hari ini apabila bangkit pertama dan kedua seakan-akan menceritakan gencatan politik ini seperti memberhentikan terus urusan politik. Namun tuan-tuan dan puan-puan sekalian, suka menyatakan bagaimana gencatan politik ini bukannya memberhentikan terus, namun hanya meminimalkan saja urusan politik dan memfokuskan kepada satu bidang saja, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Itu yang perlu difahami kerajaan hari ini. Itu yang pertama. Kedua, mereka juga seakan-akan ketinggalan zaman dalam perdebatan apabila bangkit Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri hari ini menjadikan gencatan politik pada tahun 2020 sebagai satu moderatif dan adanya keberkesanan baik, tuan-tuan dan puan-puan. Namun, hari ini mampu untuk kita saksikan bagaimana situasi pada tahun 2020 itu langsung tidak bersamaan dengan situasi pada masa kini. Bagaimana tahun 2020 kita mengadakan gencatan politik ini apabila adanya kemelesatan ekonomi, kedua, kos sara hidup rakyat, dan ketiga, hendak menangani masalah COVID-19, tuan-tuan dan puan-puan, yang sama sekali tidak bersamaan dengan keadaan sekarang yang adanya masalah perkauman, adanya masalah kekurangan pelaburan asing, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Itu yang menjadikan mereka bermasalah. Ketiga, hari ini juga tidak pernah mereka bentangkan apa sebenarnya mekanisme di dalam kita hendak melaksanakan gencatan politik ini. Apabila bangkit pertama hanya menyatakan yang kita hendak melaksanakan gencatan politik. Namun tuan-tuan dan puan-puan, tidak pernah beliau katakan bagaimana kita hendak melaksanakan perkara tersebut. Jadi, hari ini saya bentangkan bagaimana kita mampu untuk melaksanakan, sebagai contohnya melalui MOU ataupun Memorandum of Understanding di antara satu parti dan satu parti lain, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan hal inilah yang perlu dibawa oleh perwakilan kerajaan, namun tidak dibawa mereka. Keempat hari ini berlakunya percanggahan antara pertama dan kedua. Apabila bangkit pertama katakan gencatan politik ini tiada urusan langsung, namun kedua tiba-tiba pula mengatakan gencatan politik ini hanya meminimalkan urusan, tuan-tuan dan puan-puan. Di sini dapat kita saksikan bagaimana mereka tidak pun bersekepala dalam perwakilan mereka. Baiklah, selesai masalah utama, masalah satu persatu perwakilan pula. Lihat dulu hujah kedua. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, bangkit yang kedua katakan PRU 15 ada beribu hantaran berkenaan isu perkauman. Namun tuan-tuan dan puan-puan, suka menyatakan bagaimana selepas masalah itu timbul, negara mengambil pandangan mewujudkan berbagai-bagai jawatan kuasa dan akhirnya kita dapat mengawal kembali masalah perkauman itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya harap bagi perwakilan kedua ini teruskanlah membaca, teruskan mendapatkan ilmu. Baiklah, itu masalah perwakilan kedua. Masalah hujah pertama hari ini apabila beliau katakan adanya keadaan pelaburan asing berkurangan. Namun hadirin Dewan, hari ini negara sudah banyak melaksanakan inisiatif-inisiatif, sebagai contohnya memperkasakan kembali pasaran bun dan adanya keberkesanan baik daripada pelaksanaan tersebut. Hal ini menunjukkan bagaimana negara pada masa ini mempunyai solusi dan mampu untuk menyelesaikan masalah yang terjadi tanpa kita memerlukan langsung gencatan politik ini, tuan-tuan dan puan-puan. Baiklah, selesai masalah perwakilan kerajaan, tinggalkan keruh, ambil yang jernih. Lihat kembali kes perwakilan pembangkang hari ini berdasarkan dua asas bangkangan. Pertama, mekanisme tidak menyelesaikan masalah. Kedua, alternatif lain yang lebih berkesan. Juga, rasional kami hari ini, ketidakperluan asas bangkangan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, terus kita beranjak kepada pembentangan hujah kedua kami hari ini, kestabilan negara yang sudah terjaga. Hadirin Dewan, dalam pembawaan hujah kedua, bakal saya bentangkan 3 perkara. Pertama, keadaan keamanan negara dari segi perkauman dan pelaburan. Kedua, adanya mekanisme yang lebih baik. Ketiga pula, bakal saya buktikan bagaimana mekanisme kerajaan hari ini tidak pun diperlukan dengan segera. Tuan-tuan dan puan-puan, menurut kajian pemantauan, kita lihat dahulu pasal pertama, perkauman. Menurut kajian pemantauan media sosial oleh Pusat Kewartawanan Bebas CIJ dan kerjasama beberapa universiti menyatakan pada PRU 15 yang lepas, adanya 91,417 hantaran melibatkan isu perkauman, dari mana negara mengambil inisiatif
untuk membendung perkara ini. Sebagai contohnya, pertama, mewujudkan jawatan kuasa keharmonian di antara kaum dan agama. Kedua, memperkasakan kembali Jabatan Pengurusan Isu Perpaduan JPIP melibatkan beberapa kementerian-kementerian utama dalam negara. Yang di mana tuan-tuan dan puan-puan, adanya keberkesanan baik apabila negara mampu. Menurut Menteri Perpaduan Negara Datuk Erin Aguragang menyatakan keamanan negara atau isu sentimen berada di tahap terendah dan tidak serius. Buktinya, negara pada masa ini berada dalam indeks keamanan global pada kedudukan 18 daripada 193 negara, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bukti yang kedua, menurut Kesan yang kedua, menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia menyatakan isu sentimen dan perkauman sudah semakin reda dan hanya segelintir saja yang tinggal dalam isu sentimen ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baiklah, selesai pasak yang pertama, pasak yang kedua yakni pelaburan asing. Tuan-tuan dan puan-puan, menurut penganalisis ekonomi Dr. Muhammad Faizal Ibrahim menyatakan pada awal tahun 2023 kita sememangnya mempunyai kekurangan pelaburan asing. Namun, perkara ini diambil kira oleh kerajaan hari ini apabila negara mula untuk memperkasakan pertama sekali pasaran bom, kedua mengadakan pelbagai perjumpaan rasmi sebagai contohnya dengan syarikat global seperti Huawei dan pelbagai lagi syarikat daripada negara-negara global seperti China, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang di mana adanya keberkesanan baik apabila menurut RAM Duty Service Berhad menyatakan hari ini pelaburan kita telah meningkat dan adanya peningkatan wang bersih sebanyak 5.4 bilion, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang di mana menurut penganalisis ekonomi juga menyatakan bagaimana akan adanya peningkatan dari segi pelaburan asing di negara kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Hal ini, konklusi penghujung hari ini, kita dapat saksikan bagaimana keamanan negara, kestabilan negara dari segi perkauman dan pelaburan sudah pun ada mekanisme untuk kita selesaikan masalah ini, dan di mana kedua-dua aspek ini pun berada dalam keadaan yang baik pada ketika ini, menunjukkan kita tidak memerlukan pun dengan gencatan politik dengan segera, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baiklah, kita lihat kembali pembuatan kes kami di meja perwakilan pembangkang berdasarkan dua asas bangkangan. Pertama, mekanisme tidak menyelesaikan masalah. Kedua, alternatif lain yang lebih berkesan. Jadi mana hari ini kami bentangkan satu premis rasional. Ketidakperluan negara di dalam melaksanakan gencatan politik dengan segera demi masa hadapan negara. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kami katakan tidak perlu dengan segera juga mata perdebatan hari ini, yakni untuk kita analisis bersama adakah negara pada ketika ini memerlukan gencatan politik dengan segera ataupun tidak. Kami katakan tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Harap untuk usul ditolak Dewan. Assalamualaikum.